Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tak ada yang lupa salam satu Malaysia. Izinkan saya bangun berdiri mengambil bahagian di dalam usul menyembah ucapan terima kasih serta menjunjung kasih ke atas titah Tuanku tatkala pembukaan sidang Dewan baru-baru ini. Ternyata titah Tuanku syarat dengan nasihat, memahami senario politik semasa dan kepentingan kestabilan politik dalam sesebuah kerajaan. Tahniah kepada Kajang yang baru, selamat datang. Takziah kepada Kajang yang lama. Kami kehilangan rakan Kajang lama yang hilang entah di mana, tiba-tiba meletakkan jawatan, memberi peluang supaya Kajang-Kajang yang baru itu ke dalam Dewan. 44 mandat yang diberikan oleh rakyat di negeri Selangor nampaknya diketepikan begitu sahaja. Dan saya masih ingat Kota Anggerik tatkala kempen di Kajang dia menyebut pembangkang-pembangkang yang ada UMNO di negeri Selangor ini tidak berperanan sebagai pembangkang. Dia sebut kita ini berperanan sebagai kerajaan. Dan saya nak ingatkan balik bahawa kerajaan yang ada pada hari ini berperananlah sebagai kerajaan dan jangan berperanan sebagai pembangkang. Sebab apa jiran saya Skincan, tatkala menyelesaikan masalah, dia lebih gemar berdemonstrasi daripada menyelesaikan masalah di lapangan. Rakan-rakan Tuan Speaker yang saya kasih sekalian, ada kalanya sudah dua penggal kerajaan pakatan memimpin ini, nampaknya pada hari ini, pada penggal ini, pada kali ini, mood perbahasan sangat luar biasa. Di saat sebahagian besar titah ucapan Tuanku memuji pentadbiran yang amat berhormat Menteri Besar, begitu banyak perbahasan yang mempersoalkan perkara-perkara operasi yang tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam Dewan. Ini memperlihatkan sebenarnya menyebabkan kami tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang berlaku ke atas pentadbiran negeri ini hinggakan masalah yang dibangkitkan oleh Skincan soal bagan BNO, soal pentadbiran luas itu masih lagi dipersoalkan. Sebab itu kami nak sebenarnya, adakah ini ada kaitan dengan Kajang Move itu sendiri? Dan ada beberapa kali membandingkan bahawa antara Kajang Move ini tidak jauh bezanya apa yang dilakukan di Balingan dan juga di Permatang. Akhirnya di Permatang pada tahun 90-an itu pertukaran tempat antara Tan Sri Abu Hassan akhirnya mendapat mandat selaku Menteri Besar. Di Balingan, pertukaran tempat akhirnya mendapatkan jawatan sebagai yang di-Pertua Negeri. Tetapi nampaknya di Kajang, mandat itu belum lagi diperolehi lagi. Apakan daya, tangan nak peluk gunung, tapi tangan pun tidak sampai. Tuan-tuan dan puan speaker yang saya kasih sekalian, saya akan meneruskan bercakap berkaitan dengan isu pendidikan. Sebab pada saya isu pendidikan ini merentasi soal bangsa, isu pendidikan merentasi soal agama, dan isu pendidikan merentasi soal ukuran umur. Sudah banyak persoalan berkaitan dengan UNICEF ini. Sama ada di Skincan disebut banyak pertanyaan. Daripada Damansara Utama juga disebut begitu banyak pertanyaan. Dan juga Bukit Gasing menyebut begitu banyak pertanyaan berkaitan dengan UNICEF ini. Kita sedia maklum di Selangor, pendidikan industri YS Sendirian Berhad dengan entiti InSpan, dengan entiti UNICEF merupakan sayap kanan kepada pendidikan kerajaan di negeri Selangor. Dan saya nak mulakan perbahasan berkaitan dengan isu pendidikan ini dengan merujuk kepada jawapan yang diberikan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar tentang matlamat dan peranan PIYSB ini. Apakah jawapan yang diberi? Tiada. Saya tanya dalam soalan bertulis, apakah peranan, penubuhan dan peranan? Jawapan yang ditulis, tiada. Jadi saya rasa sangat terkejut. Dalam keadaan sudah pergi kepada sebuah negeri maju, tidak ada jawapan yang konkret terhadap penubuhan dua sayap pendidikan ini. Tentunya kalau kita nak ingat, saya kembali kepada sejarah. Pada tahun 1999, pada Ogos, UNICEF ini adalah merupakan universiti rakyat. Yang mana orang Melayu, orang Cina dan juga orang India menyediakan feeding kepada separa teknikal dan juga teknikal.
Dan persoalannya pada hari ini, saya nak tanya, di manakah sebenarnya taraf UNICEL itu sendiri? Apakah sebenarnya penerapan benchmark kepada UNICEL itu sendiri? Adakah UNICEL pada hari ini sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan institusi yang lain? Soal persepsi, perkara yang perlu diurus. Apakah persepsi majikan terhadap UNICEL? Apakah persepsi pelajar terhadap UNICEL? Dan apakah persepsi ibu bapa terhadap UNICEL? Tuan Speaker, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, beberapa kali sidang DUN ini cuba mendapatkan maklumat tentang kebolehpasaran graduan UNICEL itu sendiri. Dan sehingga ke hari ini, tidak ada satu jawapan yang konkret yang diterima, sama ada secara bertulis ataupun jawapan mulut. Dan kita sebenarnya juga ingin tahu, Dewan Yang Mulia ini ingin tahu apakah status UNICEL sekarang ini dengan hutang dengan jana niaga. Sebab beberapa jawapan bertulis yang saya beri, yang saya dapatkan ini, statusnya tidak jelas untuk dimaklumkan. Dan kemudian UNICEL itu sendiri, data yang saya perolehi selama 5 tahun berturut-turut, dan pada tahun 2013 rugi sebelum cukai adalah sebanyak RM30 juta ringgit. Tuan Speaker yang saya kasih sekalian, data yang saya perolehi terhadap jumlah pelajar adalah sangat tidak seimbang. Pada tahun 2013, di kampus berjuntai terhadap 4,262 orang pelajar. Dan pelajar Cina ada seramai 45 orang. Pelajar India ada seramai 552 orang. Dan apakah dasar UNICEL untuk semua kaum ini terpakai di sini? Dan saya juga cuba mendapatkan data ini merujuk kepada kehadiran pelajar di luar negara. Apakah kita boleh berbangga dengan UNICEL? Pada tahun 2013, hanya terdapat 33 orang saja pelajar luar negara yang terdapat di kampus Shah Alam, dan di kampus Bestari Jaya ada seramai 187 orang. Dan dapatan data yang saya perolehi yang ketiga ini lebih memelikkan. Saya nak rujuk kepada jumlah pelajar dan juga jumlah pensyarah. Diploma Sains Kuantitatif, jumlah pensyarah dia 10 orang, jumlah pelajar dia 2 orang. Ijazah Sarjana Muda Sains, jumlah pensyarah dia 7 orang, jumlah pelajar dia 6 orang. Adakah ini berlaku hasil daripada pengurusan yang silap? Tuan Speaker yang saya kasih sekalian, beberapa kali sidang DUN ini mempersoalkan isu tentang lembaga pengarah. Tetapi nampak gayanya perletakan ahli politik seperti Datuk Rashid Din daripada Merbuk dipersoalkan beberapa kali, tidak juga diambil kira. Adakah tidak ada di kalangan intelektual, sama ada daripada Parti Pakatan, daripada PAS, daripada PKR, yang boleh diletakkan sebagai lembaga pengarah UNICEL? Kenapa perlu import daripada luar? Adakah anak-anak Selangor tidak cukup berkebolehan untuk menjadi lembaga pengarah? Dan bila dirujuk kepada Menteri Besar, beliau menjawab perlantikan Datuk Rashid Din ini kerana kepakarannya dalam bidang pertanian. Dan saya rujuk lagi, mana dia kursus-kursus pertanian yang ada di UNICEL? Nampaknya tidak ada. Begitu juga apabila disebut soal pelantikan susah politik, Faikah yang dimaklumkan dia dipilih kerana mahirnya dalam bidang guaman. Sekali lagi saya melihat, kalau melihat kepada penerapan, kalau melihat kepada keuntungan, saya nampak UNICEL ini tidak membawa kepada kesan yang sangat positif kepada impak di dalam negeri Selangor itu sendiri. Sehingga ke hari ini, rakyat tertanya-tanya, bagaimanakah, apakah visi, sebab UNICEL ada wawasan untuk menjadi 100 universiti terbaik di dunia. Setakat ini nombor berapakah UNICEL ini? Tidak ada satu makluman awam berkaitan benda ini. Tapi bagaimanakah janji UNICEL mahu menggunakan penilaian Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA, dan European Foundation Quality Model, EFQM itu diguna pakai dalam penerapan UNICEL. Tuan Speaker, dalam sidang yang mulia ini, saya ingin mencadangkan supaya semua GLC memberikan dana yang secukupnya kepada UNICEL
iaitu GLC negeri. Kalaulah GLC pusat, mereka ada Telekom Malaysia dan universiti mereka adalah MMU. Kalaulah mereka ada Tenaga Nasional dan universiti mereka adalah Uniten. Dan kalau inilah benchmark kepada Unicel, sudah sewajarnya GLC negeri ini menyumbang kepada universiti ini. Sungai Panjang benar kan? Silakan. Saya tak benarkan masa tambahan tau. Benarkan untuk mencelah. Yang ini saya kena benarkan. Okey. Kampung Teguh. Saya ingin bertanya kepada Sungai Panjang, agak-agaknya berapa pula yuran tuition fees untuk belajar ijazah kejuruteraan telekomunikasi dan elektronik di Uniten ataupun di MMU? Saya rasa kita perlu bandingkan yuran dia. Kalau yuran dia macam kolej swasta dan anda mensyaratkan Unicel juga melakukan yang sama, saya rasa ini amat tidak adil untuk Unicel. Sila buat perbandingan. Saya bercakap soal penerapan daripada segi benchmark. Saya bercakap soal GLC pusat, dia ada MMU, backbone-nya Telekom. Saya bercakap soal Uniten, di belakang dia adalah TNB. Jadi apalah salahnya kalau Unicel itu dijenamakan di belakangnya dengan mana-mana GLC negeri yang diwar-warkan mempunyai keuntungan. Soal daripada segi berapa itu, saya fikir kalau itu sudah dimasukkan di dalam pelaburan, saya fikir barulah Unicel agaknya nanti dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan universiti-universiti lain. Dan saya juga berpendapat, berapakah agaknya dana-dana ataupun geran-geran penyelidikan yang diberikan oleh GLC negeri ini kepada Unicel, supaya setidak-tidaknya sayap kanan pendidikan negeri Selangor ini dapat menjadi suatu sayap kanan yang sangat berjaya daripada segi aspek pendidikan. Puan Speaker, baru-baru ini saya didatangi oleh kelompok mahasiswa daripada Unicel berbincang tentang soal isu permohonan mereka, yang mana hari ini saya difahamkan majoriti daripada mereka dipindahkan daripada kampus ke kawasan perumahan yang berdekatan, sama ada di Kota Puteri, Bandar Tasik Puteri, Bukit Minyak dan sebagainya. Isunya, persoalannya, berapa lamakah sebenarnya pelajar-pelajar ini harus menanggung kegelisahan kerana tempat belajar yang jauh dengan kampus. Sedangkan isu bas juga tidak selesai. Dan apabila perkara ini beberapa kali perbincangan dibangkitkan oleh pelajar, mereka juga memikirkan tentang soal ada kalanya maintenance yang lewat, terutama di kampus Shah Alam. Dari perbincangan saya dengan mereka, saya fikir ini patut saya bawa di dalam Dewan yang mulia ini. Puan Speaker, dengan memberi ruang kepada rakan-rakan yang lain, sedikit saja isu di kawasan yang perlu saya bawa, iaitu soal Pasar Awam Sungai Besar. Pasar Awam Sungai Besar adalah satu-satunya pasar yang menjadi tumpuan penduduk di sekitar lebih kurang di Dun Sungai Panjang. Ada hampir 26,000, di Parlimen Sungai Besar ada lebih 40,000 untuk membeli ikan. Dan hari Sabtu dan juga hari Ahad merupakan tumpuan orang-orang pekan memberi ikan tanpa ada tawar-menawar di Pasar Awam Sungai Besar. Jadi, kajian yang saya buat, permintaan yang saya sudah bangkitkan beberapa kali, dia juga sama dengan Bukit Antarabangsa tadi pasal masjid. Juga di Sungai Panjang kita nak bangkitkan penambahbaikan Pasar Awam ini. Kerana apa? Kerana saya lihat Pasar Awam itu sudah tidak kondusif untuk didatangi oleh para pembeli yang terlalu ramai, terutama hari Sabtu dan juga hari Ahad. Puan Speaker, dengan kata-kata itu, saya menyokong usul titah ucapan Tuanku Sungai Panjang. Terima kasih. Balakong.